Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Nur Azalan, nombor matrik A187567. Tajuk kertas kerja saya ialah review dan analisis klip video Tanya Sama Itu Hud-Hud. Di Malaysia, lirik lagu yang berunsur ketuhanan boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama berunsur nasyid, yang kedua bukan berunsur nasyid. Namun, tujuannya adalah sama, iaitu untuk mengajak manusia ke arah kebaikan dan tidak membawa mesej berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, saya memilih lagu Tanya Sama Itu Hud-Hud kerana lagu ini menekankan unsur ketuhanan yang berbentuk nasihat dan peringatan kepada pendengar selain mempunyai melodi yang menarik dan baik kata yang disusun dengan baik. Seterusnya, saya mulakan dengan memperkenalkan penulis dan penyanyi lagu Tanya Sama Itu Hud-Hud. Penyanyi bernama Muhammad Nasir bin Muhammad atau lebih popular dengan gelaran Dato' M. Nasir. Beliau berumur 66 tahun dan dilahirkan di Singapura, di mana ketika itu Singapura masih lagi sebahagian daripada tanah Melayu. Beliau merupakan penyanyi, komposer, pencipta lagu dan penerbit album. Beliau mula karier sebagai seorang penyanyi melalui kumpulan Kembara sebagai seorang vokalis dan gitaris. Namun kini, beliau memulakan kerjaya muzik secara solo. Dato' M. Nasir amat mementingkan konsep metafora, analogi dan puitis dalam penulisan lirik hingga membolehkan pendengar mentafsir lirik-liriknya. Oleh itu, lagu yang bertajuk Tanya Sama Itu Hud-Hud ini dicipta dan ditulis sendiri oleh penyanyi dan penulis lagu Malaysia iaitu Dato' M. Nasir dan dikeluarkan secara rasmi pada tahun 1994. Lagu ini memfokuskan kepada subjek ketuhanan dengan merujuk kepada buku penyair sufi zaman silam dan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, terdapat beberapa pengajaran daripada lagu Tanya Sama Itu Hud-Hud. Antara pengajaran yang ingin disampaikan oleh Dato' M. Nasir ialah antaranya kita perlu berpegang teguh dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW serta berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak mudah terpesong. Melalui hadis yang digunakan pada rangkap pertama lirik yang berbunyi 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Rangkap pertama ini menjelaskan bahawa akan berlaku perselisihan antara manusia pada satu ketika di mana akan wujud banyak golongan dengan fahaman akidah masing-masing dan mempunyai perbezaan bahkan saling bertentangan. Perkara ini berlaku kerana tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jahil dan tidak mengambil keseluruhan, malah ambil hanya sebahagian daripada agama dan meninggalkan sebahagian yang lain. Jadi kita sebagai seorang Muslim perlu memilih fahaman akidah dengan baik kerana hanya ada satu sahaja fahaman akidah yang betul dan bertepatan dengan syarak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pengajaran lain yang dapat diambil daripada lirik lagu Tanya Sama Itu Hud-Hud ialah setiap sesuatu yang kita inginkan perlukan usaha yang berterusan dan pengorbanan seperti mana pada rangkap kedua lirik iaitu ribu-ribu markah satwa mencari Raja Simurak yang sampai hanya 30. Rangkap ini diambil dari kisah yang ditulis oleh Fariduddin Asar dalam kitab Mantik At-Tuyur mengenai pengalaman dan hakikat hidupnya, namun disampaikan dalam bentuk metafora tentang sekawan burung supaya mudah untuk difahami. Melalui karya ini, beliau menceritakan tentang sekawan burung yang ingin mencari raja burung yang disebut sebagai Raja Simurak dan mereka perlu melalui 7 lembah sebelum sampai kepada Simurak. Dapat kita fahami bahawa kita perlu berhadapan dengan kesukaran untuk mendapatkan sesuatu kerana tanpa usaha kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang diingini. Begitu juga untuk mendapatkan
mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala perlukan usaha. Jadi kita perlu melalui 7 tingkatan nafsu yang perlu dilepasi manusia sehingga rohnya benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kemuncak kepada makrifat itu ialah tidak mengenal, kerana zat Allah Subhanahu Wa Taala yang dicari tiada rupa, tiada bentuk, tiada bersudut dan bersegi. Namun, yakinlah bahawa akal tidak dapat mencapai zat Allah dan akhirnya dia mengenal Allah melalui dirinya sendiri. Kesimpulannya, muzik mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk kehidupan manusia. Seni kata atau lirik lagu memainkan peranan yang penting kepada lagu yang dihasilkan. Lirik yang baik bukan sahaja membawa mesej yang baik, malah ianya mampu mengajak manusia ke arah yang lebih baik. Di samping itu, bahasa yang indah menjadikan lirik lagu yang membawa unsur ketuhanan ini senang untuk didengari. Namun begitu, penggunaan metafora ini kadang-kadang menjadikan pendengar keliru sama ada lirik lagu tersebut dikaitkan dengan cinta sesama manusia atau cinta kepada Tuhan. Oleh kerana naluri manusia sentiasa memerlukan hiburan untuk mencari ketenangan dan kedamaian, maka Islam tidak sekali-kali menghalang penganutnya untuk mendapatkan ketenangan melalui seni muzik. Walaupun begitu, seni muzik itu hendaklah mengikut garis panduan dan selari dengan ajaran Islam. Sekian, terima kasih.